Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan dan saya kasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, ibu ayah, para guru, para asatizah, para penuntut ilmu, seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita memanjatkan sendiri syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini setelah solat maghrib untuk meneruskan bacaan kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut yang dikarang oleh Tuan Guru Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya rahimahullahu ta'ala. Boleh? Hari ini kita masuk pada bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan lepas kita dah bincang muqaddimah berkenaan dengan syarahan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada Bismillah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim, bersuci dan hukumnya adalah bersuci itu dalam percakapan hari-hari, yakni pada lughah. Maknanya membersihkan diri atau benda-benda daripada kekotoran, sama ada najis atau tidak, seperti air ludah, hingus dan lain-lain. Jadi bersuci dalam lughah, itu yang Syekh terjemah, iaitu dalam percakapan hari-hari yang biasa difahami oleh orang. Maknanya membersihkan diri atau benda-benda daripada kekotoran. Maksud kekotoran ni adalah sama ada ianya najis ataupun tidak najis, iaitu benda yang jijik. Maksud tidak tadi adalah yang jijik tapi tidak najis. Jangan semua benda yang kotor itu dikira sebagai najis, tidak. Ada yang kotor tapi tidak najis. Macam kita duk sebut seluak saya kotok lah Ustaz. Kenapa? Kena hingus. Itu kotok tak kira najis. Kerana hingus ataupun ludah dan seumpama dengannya tadi itu dikira sebagai jijik, tidak dikira sebagai yang kotor. Yang tidak dikira sebagai najis. Sebab tu saya sebut di sini, maksud bersuci ialah membersihkan diri secara mutlak, maksudnya. Membersihkan diri secara mutlak, iaitu sama ada kotoran tersebut daripada najis ataupun tidak najis, seperti ludah, hingus dan selainnya. Taik telinga, taik hidung. Maka ini adalah jijik. Tapi dia najis, tidak najis. Dan maknanya pada syarak, tadi makna pada lughah. Makna pada lughah dari segi bahasa, dan makna pada syarak. Apa maksud pada syarak di sini ataupun pada istilah? Istilah, kata ulama, maksud dia ittifaqu ta'ifatin muayyanatin ala lafdhin muayyanin, ittifaq ta'ifatin muayyanin ala ma'na muayyanin bilafdhin muayyan. Faham? Maksudnya sepakat satu kelompok daripada ulama dengan maksud yang tertentu bagi lafaz yang tertentu. Itu maksud istilah. Kalau kita duk buka kitab-kitab duk sebut, ini maknanya pada istilah, ini maknanya pada istilah. Apa makna istilah tu? Istilah tu maksudnya gabungan ataupun sepakatan sekelompok ulama pada lafaz yang tertentu dengan makna yang tertentu. Ittifaq ta'ifatin muayyanatin
ala lafzin muayyan bi makna muayyan. Nah, itu penting tu. Jadi ini maknanya pada syarak. Pada syarak maksudnya apa? Yaitu pada istilah. Yaitu pada sepakatnya para ulama fiqh meletakkan makna bersuci dengan makna yang disebutkan nanti. Kita akan baca. Itu maksudnya. Okay. Dan maknanya pada syarak, yaitu pada istilah, yaitu menghilangkan halangan beribadah dengan sebab ada hadas atau ada najis. Itu yang pertama. Jadi makna bersuci pada syarak menghilangkan halangan beribadah. Ini benda yang menghalang seseorang tadi daripada sahnya ibadah tersebut dengan sebab adanya hadas ataupun adanya najis. Dan yang kedua, menghilangkan halangan memakan sesuatu benda dengan sebab kena najis. Jadi maknanya pada syarak, masalah berkaitan dengan bersuci ini pada sudut yang tertentu sahaja, bukan pada mutlak seperti lughah, seperti bahasa. Karena segi bahasa, maksud bersuci umum, termasuk dengan kita buang najis, buang hingus pada lidah, pada hidung kita pun kita cuci. Kita orang panggil apa, buang taik kuku yang ada bawah kuku ni pun dikira sebagai bersuci pada segi lughah. Tapi adakah dia dikira bersuci pada segi syarak? Tidak. Segi syarak maksudnya apa dia? Menghilangkan halangan beribadah dengan sebab ada hadas atau ada najis. Jadi menghilangkan perkara tersebut. Lepas tu ulama syarah pula apa dia hadas, apa dia najis. Itu dibincang pula nanti akan datang. Sebab apa? Sebab nak bagi faham benda apa yang jadi hadas, benda apa yang jadi najis. Hadas ada berapa jenis? Itu dibahas. Dan menghilangkan halangan memakan sesuatu benda dengan sebab kena najis. Menghilangkan halangan, satu perkara yang menyebabkan kita tidak boleh makan sesuatu kerana ada najis di atas makanan tersebut, maka dihilangkan najis tadi, dikira apa? Bersuci. Pada apa? Pada syarak. Boleh? Alat untuk buat bersuci itu ialah air, tanah dan batu. Dan satu lagi kita tulis di sini, yaitu alat untuk sama ke satu, keliru lagi. Sama ke satu, kulit binatang. Sama kulit sama. Alat sama. Maka dikira alat juga untuk dibuat bersuci. Tambah satu lagi, tak ditulis di sini. Jadi saya tulis ni umumnya sajalah. Yang ini dipanggil apa ni? Dipanggil alat ataupun wasail dipanggil. Wasail dalam kata kita Arab, kalau kita buka dipanggil ni wasail. Wasail kepada maqasid, kepada tujuan. Wasail ada 4. Air, tanah, batu ataupun alat istinja ni. Yang keempat, alat untuk kita samak kulit binatang. Maqasid dia apa dia? Wuduk, mandi, lagi untuk istinja dengan untuk istinja apa ni, wuduk, lagi mandi, tayammum, istinja dengan menyucikan kulit binatang. Itu bagi maqasid. Boleh Itu bagi maqasid dia. Dia satu lagi istilah dia panggil wasailul wasail. Dia ada wasail, wasilah, dia ada maqasid, dan dia ada wasailul wasail. Apa dia wasailul wasail? Al-awani, iaitu bekas yang digunakan untuk mengambil wasilah bagi kita mencapai kepada maqasid. Contohnya bekas tu nak buat daripada apa? Bekas apa yang kita boleh guna, bekas apa yang kita tak boleh guna. Sebab tu dibahas oleh para ulama mengikut turutan tadi untuk sampai kepada maqasid. Sebab tu para ulama bincang masalah berkaitan dengan bersuci. Bersuci ini adalah maqasid. Bersuci ini maqasid, tujuan, iaitu wuduk, mandi. Dibincang sekali dalam bab tadi wasilah dia. Apa dia? Air. Maka dibincang air ada berapa jenis. Kemudian dibincang pula berkenaan dengan tanah. Tanah pula macam mana bentuk dia.
Kemudian batu yang macam mana boleh guna untuk istinja. Kemudian alat yang bagaimana boleh digunakan untuk kita samak kulit binatang. Susunan. Ini orang panggil apa ni? Dipanggil tertib fiqhi. Tertib fiqh. Untuk tertib akal kita dalam memahami apa yang dibincangkan oleh ulama, yang apa yang dibincangkan oleh fuqaha di dalam kitab yang yang ditulis oleh mereka. Ini tertibul fiqhi. Tertib atau susunan fiqh yang mana disusun dengan rapi untuk mencapai kepada tujuan kita memahami hukum hakam syarak. Comel ulama susun ni. Nah. Jadi sebab tu nak ambil hukum fiqh kena buka kitab fiqh. Tak boleh buka Quran dan hadis saja semata-mata kalau kita bukan ahlinya. Karena kita bukan mujtahid. Karena Quran dengan hadis adalah sumber yang digunakan oleh mujtahid. Nah, golongan mujtahidin. Semisal Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan Imam Ahmad ibn Hanbal, dan juga semisal mereka Al-Auza'i, Abu Thawr, Laith bin Sa'ad radhiyallahu anhum ajma'in. Ini mereka ni adalah orang yang layak untuk terus ambil daripada sumbernya, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran dengan hadis ada mutlak, ada muqayyad, ada am, ada khusus, ada khas. Kemudian ada yang mubham, yang tidak difaham melainkan oleh ahlinya sahaja, yang menguasai dan juga mengerti tentang hukum hakam yang dibicarakan dalam kitab lughah, dalam kitab usul fiqh. Yang tu yang kita akan tengok bagaimana mereka keluarkan hukum hakam bila mana mereka menguasai alat-alat tersebut. Tamam, patah balik kepada kita punya kitab. Jadi alat untuk buat bersuci itu ialah air yang pertama, tanah dan batu. Maka dengan limpah kemurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya telah menjadikan air itu lebih banyak dengan tiada berkehendak kepada proses pada mendapatkannya. Ini kerana rahmat Allah Ta'ala kepada kita semua. Air adalah sumber yang paling banyak sekali yang ada di atas muka bumi ini. Ada lebih kurang 70% di dalam dunia ini adalah air. 30% lagi saja daratan. Badan kita pun sama juga, lebih kurang lah. 60% air, bakinya itu adalah bahan yang lain yang ada dalam tubuh kita. Jadi air adalah sumber yang paling banyak sekali yang ada di dalam muka bumi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala jadikan pula air macam-macam jenis. Jadi kita akan tengok satu-satu. Air apa? Hukum bersuci daripada hadas dan najis itu wajib kerana telah ijma' ulama, yakni sekata atau sebulat suara pendapat ulama, sebagaimana mereka telah ijma' mensyaratkan bersuci daripada hadas dan najis itu dengan air. Jadi mula Syekh terang berkenaan dengan ta'rif dulu. Apa dia bersuci? Dari segi lughah apa dia? Dari segi istilah para ulama apa dia? Dan kita pun dah faham istilah tu apa dia. Kemudian dia beritahu pula apa alat untuk bersuci. Kemudian Syekh beritahu pula hukum bersuci itu apa? Hukum bersuci daripada hadas dan najis itu adalah wajib. Kerana telah ijma' ulama. Ini ijma' ulama, yaitu sebulat suara para ulama, pendapat para ulama, sebagaimana mereka telah ijma' mensyaratkan bersuci daripada hadas dan najis itu dengan air. Tengok di bawah dia punya nota kaki dia. Sandarannya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Dan surah An-Nisa ayat 52. Maksudnya, jika kamu sakit tak boleh menggunakan air, atau di dalam pelayaran tak dapat air, atau kamu buang air, yakni berhadas, atau kamu menyentuh kulit perempuan, yakni batal air sembahyang, tiba-tiba kamu tak dapat air, hendaklah kamu mencari tanah yang suci, yakni tayammum, ganti daripada air. Jadi asal masalah wajib cari atau menggunakan air pada hadas. Tengok macam mana istidlal Syekh kata wajib guna air dulu, kerana air adalah asal.
Air adalah asal. Karena disuruh cari tanah setelah tidak ada air. Maknanya apa dia? Air asal. Tanah adalah furuk kepada perkara tersebut. Dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, satu masa seorang badui, ini Arab kampung, kencing dalam masjid. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Subbu alaihi dhanuban min ma'in." Artinya hendaklah kamu tuangkan atasnya setimba air. Ini kemudian lap. Ini disebut dalam kitab Al-Imam Al-Bujairmi muka surat 56. Dalam hadis ini terang Nabi suruh gunakan air pada najis. Terang Nabi kata subbu alaihi al-ma' atau subbu alaihi dhanuban min ma'in atau dalwan min ma'in. Ini bekah satu mangkuk, satu timba dituang di atas najis tersebut. Baik. Itu dalil ataupun bagaimana pendalilan yang digunakan oleh tuan guru kita ni untuk bagi tahu kata air adalah alat yang digunakan untuk bersuci dan itu adalah asalnya bagi bersuci. Baik. Kemudian baru Syekh syarah pula. Apa dia air yang sah dibuat bersuci? Air yang sah dibuat bersuci itu umum. Termasuklah air hujan. 1. Air embun. 2. Air laut. 3. Air sungai. 4. Air perigi. 5. Air mata air. 6. Dan lain-lain. Dengan tak kira sifat asalnya. Tak kira sifat asalnya macam mana. Sama ada ianya putih, atau hitam, atau kelabu, atau jernih, atau keruh, atau masam, atau masin. Tak kira. Yang penting dia air yang disebutkan tadi. Nah, kalau kita jumpa air sungai tiba-tiba hitam, gelap, boleh tak ambil wuduk dengan air tersebut? Boleh, tidak ada masalah. Kalau air dia asal dia macam tu. Kalau di Kahirah, di Iskandariah, jalan daripada Kahirah nak pergi Iskandariah ada satu tasik. Tepi jalan, tepi highway dia tu. Tasik dia busuk. Kalau lalu tu bau masam. Dan tu asal tasik tu. Boleh tak wuduk dengan air tasik tu? Boleh. Nah, kalau kita rasa air tasik tiba-tiba rasa masam, boleh tak? Boleh. Kalau kata asal tasik tu macam tu, mungkin kerana tanah dia akan masam. Kalau rasa tiba-tiba rasa air oren, tu mungkin tasik apa tu air oren kan. Dia tengah duk minum air oren waktu tu. Jadi sebab tu ni air ni dipanggil air apa ni? Air mutlak dipanggil. Air mutlak. Jadi kita akan tengok ni dia sebut di sini pembahagian air pula. Tadi tu jenis air. Dia kata air telaga, air embun, air hujan, air laut, air perigi. Sebab tu Nabi disanya oleh para sahabat Nabi bila tengok air laut ni dia berubah. Dia rasa berubah. Para sahabat rasa ni lain. Kerana dia masin. Maka ditanya oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, hukum ambil wuduk dengan air laut, boleh ke tidak? Kami ini kata sahabat, ya Rasulullah, kami ini menggunakan kapal untuk cari ikan, nelayan kami ni. Jadi bila mana duduk di tengah laut tu, air nak minum ni ada banyak sikit, ada banyak yang kami bawa saja. Takut ni kalau kata kami guna untuk wuduk habis. Afanatawadda'u min ma'il bahri? Boleh tak kami nak guna air laut untuk berwuduk? Apa jawapan Nabi SAW? Nabi kata, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Nabi kata, ianya suci dan menyucikan airnya, dan halal bangkai di dalam lautan tersebut. Al-hillu maitatu. Dalil daripada hadis tersebut, Nabi nak bagi tahu kepada sahabat, jangan keliru. Bila kamu rasa air laut tadi masin, itu bukan kerana perubahan ataupun diletakkan sesuatu kepadanya sampai jadi masin. Itu asalnya macam tu. Maka huwa tahuru ma'uhu. Nabi tak jawab na'am. Nabi kata, boleh tak sahabat tanya, afanatawadda'u min ma'il bahri? Boleh tak kami wuduk dengan air laut ya Rasulullah? Nabi kata, boleh. Dan itu senang jawapan tu. Tak, Nabi jawab dengan lengkap. Nabi kata dia suci dan menyucikan, dan kemudian halal pula bangkai yang lahir, yang keluar daripada air laut. Maksudnya pada ikan dan juga
Makanan laut yang lain yang keluar daripada laut semuanya halal kalau kata keluar dalam keadaan mati. Jadi tak disyaratkan untuk kita sembelih binatang tersebut. Boleh. Itu dalil kata Nabi SAW tidak hanya mencukupi jawapan Nabi, mencukupkan kepada sahabat dengan sikit yang mereka minta saja, malah Nabi tambah lagi dengan sesuatu yang lain yang memberi faedah kepada mereka untuk faham dengan laut. Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Sebab tu Tok Guru kalau ditanya soalan, para ulama kalau ditanya soalan dia pendek saja. Maka kalau dia melihat perlu kepada dia untuk tambahkan lagi jawapan dan juga penerangan, maka itu adalah ahsan, lebih baik kepada guru tadi untuk memberikan pengetahuan kepada muridnya. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang ditanya hanya berkaitan dengan air laut, Nabi tambah hukum pula makan bangkai dari laut. Boleh ke tidak? Jadi bangkai daripada laut tu maksudnya binatang laut. Bukan kita ambil bangkai duduk atas bumi ni, tauk dalam laut, lepas tu makan. Itu pandangan mazhab Zahiri. Ibnu Hazm al-Zahiri kata, dalil daripada hadis tu boleh kita ambil kalau lembu mampu tepi jalan, ambil lembu tu lempak dalam laut, boleh ambil makan balik lembu tu. Pandangan yang tidak dipakai oleh para alim ulama dalam 4 mazhab. Baik. Jadi kita dah faham berkenaan dengan maksud suci dari segi lughah. Maksud suci pada bersuci pada istilah, dan kemudian pembahagian air, hukum kita bersuci daripada najis dan hadas, dan kemudian masuk pula bahagian air. Air itu pula terbahagi kepada 4 bahagian. Jadi air ada 4 bahagi. Yang pertama, sebab apa kita baca laju-laju macam ini? Sebab biasa duk dengar dah. Tapi kita ulang balik saja ni, kok ada keliru. Yang pertama, air suci pada dirinya dan menyucikan benda yang lain. Dia panggil air air mutlak dia panggil. Air suci pada dirinya dan menyucikan benda yang lain. Tahir fi nafsihi wa yutahhir. Dia suci dan menyucikan. Dengan tiada makruh menggunakannya. Yaitu disebut air mutlak. Yakni tidak terikat dengan sebutan yang mesti. Panggil air mutlak. Baik, macam mana nak faham air mutlak? Yani mutlak an qaidin lazimin, kata ulama. Yani dia mutlak, tak terikat dengan qaid yang lazim. Apa dia qaid yang lazim? Iaitu sifat air yang diletakkan kepada air tersebut yang tak boleh pisah daripada dia. Mesti kena sebut macam tu. Contoh kalau kita sebut ayak nyok, kita tak boleh kata ayak. Dia kena sebut ayak nyok. Nyok kat belakang tu jadi qaid lazim. Mesti terikat sekali. Maksud lazim pula apa dia? Satu-satu. Qaidun lazim maksudnya qaid. Lazim maksudnya la yanfak. Lazim maksudnya yang tak terpisah. Mesti sekali. Faham? Itu maksud lazim. Baik, apa contoh air mutlak ni? Syekh nak bagi faham kita ayat mutlak ni apa dia? Umpama kita ambil air dari dalam perigi atau dari paip. Kita boleh sebut air sahaja dengan tak payah sebut air perigi atau air paip. Kerana air itu tidak terikat dengan perkataan perigi atau paip. Orang terus faham itu air sahaja. Jadi kalau kita pergi kat orang minta kat rumah, bagi ayak tak? Orang akan faham pada ketika sebut ayak saja. Ayak sejuk. Tapi kalau dia nak lajak sikit, dia akan tanya, ayak apa? Dia tak ayak. Ini mutlaqul ma'. Ayak apa saja. Kalau mutlaqul ma' beza dengan air mutlak. Ada 2 istilah. Mutlaqul ma', ma'ul mutlak. Air mutlak, mutlak air. Beza tu. Mutlak air maknanya semua jenis air. Apa saja air. Apa saja air dipanggil apa? Mutlaqul ma'. Kalau air mutlak air yang tidak terikat dengan qaid lazim. Ingat itu elok-elok. Itu bahasa ilmu. Bahasa ilmu yang digunakan oleh para ulama.
Kemudian yang terikat dengan qaid lazim tu pula. Lazim tu apa pula? Saya dah sebut tadi, lazim maksudnya ghairu munfak, ai la yanfakku. Tidak terurai. Tak boleh terpisah. Mesti macam tu. Si terikat macam tu. Dipanggil lazim, dipanggil. Faham? Contoh kata Syekh di sini, ada orang dia pergi nak minta air perigi. Nah, air daripada dalam perigi, air daripada paip. Maka kita boleh sebut air sahaja tanpa kita sebut perigi di belakang. Dan kalaupun air tadi keluar daripada perigi, kita akan kata itu air. Kita tak perlu pun sebut air perigi. Karena qaid dia tadi ni, qaid dia pada ikat dia dengan perigi tadi ni, itu bukan lazim. Karena dia tidak bersekali dengan semua tempat. Kalau dia ambil, dicedok dengan cawan, letak atas meja, orang tak tahu kata ayak perigi kalau dia minum. Yang orang tahu kata tu ayak ayak putih orang panggil. Orang Kedah kata ayak putih, orang kata ayak macam ni. Itu maksudnya. Bersalahan air kopi. Tengok Syekh sabar. Bersalahan air kopi, air kelapa, air mawar dan lain-lain, jika tidak disebut kopi atau kelapa atau mawar, nescaya tak faham dan tak pergi pikiran kepada kopi dan sebagainya. Jadi kalau beza dengan air kopi, air mawar, air oren, air sirap, semua tu kenapa dia tak boleh nak pisah? Karena dia muqayyad, dia tidak mutlak lagi. Dia panggil ma'ul muqayyad, air yang terikat dengan qaidun lazim, dengan qaid ataupun dengan ikatan yang tidak boleh berpisah daripadanya. Mesti kena sebut macam tu. Kalau tidak, orang tak boleh nak fikir. Kita kata, saya nak air. Dia main bagi ayak kat kita. Dia ambil ayak telaga ke, dia ambil ayak paip ke. Yang penting bila kita minum, air yang kita masukkan ni lah. Tapi bila kopi, tak boleh kita minta dekat dia air, tapi kita nak kopi. Mesti sebut kopi kat belakang. Kenapa mesti sebut kopi? Karena dia yang terikat tak boleh pisah. Mesti kena sebut macam tu. Kita pergi kedai makan, kita kata bagi ayak satu gelas, satu cawan, ayak secawan. Kawan pun main ayak ni, marah dia. Saya minta ayak kopi. Buat mana tadi sebut ayak tadi? Kalau nak sebut ayak kopi, kena sebut kopi kat belakang tu. Jangan sebut ayak saja. Karena yang kamu minta tadi tu air mutlak. Mutlak ni maksudnya yang tidak ada qaid. Tiba-tiba kamu sampai ayak tadi, terus minta pula yang ada muqayyad. Yang terikat dengan kopi tadi. Nak sebut yang kopi, kena sebut sekali waktu tu. Baru boleh dibezakan antara air sahaja dengan air kopi. Itu maksudnya. Faham? Jadi air kopi, air kelapa, air mawar, air sirap, air oren, yang apa sajalah yang mana ada qaidnya, yang ada terikat dengan ikatan tersebut, maka tidaklah termasuk dalam golongan air yang mutlak. Dia tak masuk dalam golongan air mutlak, bahkan termasuk ke dalam golongan air yang suci pada dirinya, tidak menyucikan benda yang lain. Panggil air yang suci tapi tidak menyucikan. Lepas tu dia ada istilah dipanggil tahur, dia ada panggil tahir, dan dia ada musta'mal. Dalam tahir tu pula dia ada bahagilah, ada musta'mal. Dalam tahir tu ada air yang musta'mal, dan kemudian ada yang najis dipanggil. Boleh. Jadi kalau tahur, tawazan fa'ul, maka itu suci dan menyucikan. Kalau tahir sahaja, maka dia hanya menyucikan, dia suci tapi tidak menyucikan. Kalau dia tak suci, tak boleh minum. Maka air kopi suci, boleh menyucikan, tidak menyucikan. Tak boleh guna air kopi nak basuh baju, tak boleh guna air sirap untuk kita basuh najis yang ada di atas lantai rumah kita, tak boleh. Kenapa? Karena dia suci tapi tidak menyucikan. Dia tak boleh nak menyucikan benda lain. Dia suci, kita boleh ambil minum dia. Yang kedua, air suci pada dirinya dan menyucikan benda yang lain juga, tetapi makruh. Minta maaf, tadi yang saya sebut tadi musta'mal, sebenarnya bukan suci saja, dia suci dan menyucikan, tapi makruh.
Suci dan menyucikan tapi makruh. Ni masuk pada golongan kedua, kelompok kedua. Iaitu air suci pada dirinya dan menyucikan benda yang lain juga, tetapi makruh menggunakannya pada badan orang yang ditakuti kena sakit sopak, atau bertambah kuat sopaknya, atau jadi kekal sopaknya, iaitu air yang tercampur atau dipanaskan dengan cahaya matahari, terjemur, minta maaf. Air yang terjemur atau yang dipanaskan dengan cahaya matahari, keadaannya dalam bekas yang boleh berkarat seperti besi. Di negeri-negeri panas, air ini disebut air yang makruh digunakan. Ini bukan mustakmal, minta maaf saya silap lagi. Ini air musyammas dipanggil. Ini musyammas. Boleh? Jadi air pertama air apa? Air mutlak, suci dan menyucikan dan tidak makruh. Jadi kalau kita nak bahagi, kalau kita buat peta, air ada 4 bahagi. Yang pertama suci dan menyucikan serta tidak makruh menggunakannya, iaitu air apa? Air mutlak. Yang kedua, suci dan menyucikan tapi makruh. Ini bahagian kedua. Ini air apa ni? Ini air musyammas. Musyammas ni apa dia? Air yang dijemur atau dipanaskan. Disebut di sini. Air yang dijemur atau dipanaskan dengan cahaya matahari. Tapi ada syarat dia. Syarat dia apa dia? Yang pertama, keadaannya dalam bekas yang diperbuat daripada besi. Jadi tak akan jadi makruh kalau kata bukan bekas besi. Contoh bekas plastik. Jadi tak musyammas, tak ini musyammas. Sebab syarat dia mesti bekas tu boleh karat. Kalau bekas yang boleh berkarat, maka dihukumkan air yang dijemur di tengah panas matahari dikira sebagai air musyammas. Tapi baru satu syarat, dia ada lagi syarat lain. Syarat yang kedua apa dia? Di negeri-negeri panas. Syarat dia yang kedua. Jadi negeri kita Malaysia ni termasuk dalam negara panas kah? Tak termasuk negeri yang panas. Negeri kita tak termasuk negeri yang panas. Negeri kita ni dipanggil di Khatulistiwa. Alistiwa dipanggil dalam bahasa Arab. Khatulistiwa tu daripada bahasa Arab tu. Maksudnya Khatu alistiwa. Maksudnya dalam garis yang rata. Khatulistiwa. Maka kita terjemah dalam bahasa Melayu Khatulistiwa. Jadi Melayu. Asalnya Arab. Khatu alistiwa. Yakni garisan yang mendatar, yang lurus. Dan kemudian air itu disebut air yang makruh digunakan. Ni Syekh baru sebut ada 2 saja syarat dia. Ada lagi syarat yang disebut oleh para ulama dalam kitab, ada 11 lagi syarat. Maksud dibaki ada 9 lagi syarat yang disebut oleh para ulama tentang penggunaan air musyammas. Maksudnya dia akan jadi makruh kalau digunakan pada badan. Jadi disebut juga tu. Yang ini tetapi makruh menggunakannya pada badan. Tu, badan. Jadi kalau diguna pada baju macam mana? Tak ada masalah. Tak ini makruh. Ayat kalau guna pada baju, dibasuh baju dengan air yang panas musyammas tadi ni, makruh? Tidak makruh. Makruh dia kalau guna pada badan. Badan mana pula? Badan orang yang kita bimbangi kalau kena penyakit sopak. Sebab dikatakan kalau ayak tadi dipanahkan dalam bekas besi, bukan dipanahkan, duduk di bawah panas matahari di dalam bekas besi, dia akan keluar ada benda tertentu daripada besi tersebut yang boleh menyebabkan berlakunya penyakit sopak. Penyakit sopak. Ataupun akan menambahkan lagi kuatnya sopak penyakit tadi. Ataupun akan menyebabkan jadi kekal sopaknya. Itu ada sebab dia tu. Jadi air ni air yang dijemur, dipanaskan di tengah matahari dalam keadaan di dalam bekas yang dibuat daripada besi yang berkarat dan di negeri yang panas. Tembaga karat ada tak? Tembaga karat? Tembaga tak karat nah? Tak nah? Semua ni. Tembaga tak karat nah? Dalam kitab ulama sebut sekali termasuk bekas tembaga pun termasuk juga. Yang macam seumpama besi lah. Baik. Tapi kalau dalam bekas emas, dalam bekas perak, dalam plastik,
dalam kaca. Ayak tadi duduk tengah matahari. Panah. Di negeri yang panah. Dikira musyammas tak? Tak dikira musyammas. Kenapa? Karena salah satu syarat dia tak cukup. Iaitu bukan dalam bekas besi. Sebab dia duduk dalam kaca. Maka dia tak dikira sebagai musyammas. Baik, kalau terlalu panas jadi makruh balik juga. Kalau terlalu panas. Faham? Dan terlalu sejuk pun jadi makruh juga. Boleh. Jadi ini syarat ni penting ni. Yang disebut oleh Syekh ni secara rambang macam ni saja, tapi sangat penting untuk kita faham. Sebab ramai orang duk ingat ayat musyammas juga kat kampung dia pun. Letak ayat dalam bekas tonram besi zaman dulu ni, ayat tu pula duduk tengah panah. Kemudian bila nak ambil wuduk tadi ni, panah tadi ni menggelegak ke tidak? Tak menggelegak pun, tapi panah je lah. Dia kata tak boleh ni, ayat ni jadi musyammas. Tak cukup syarat. Karena dia bukan duduk di negara panah. Negara kita ni, walaupun kemarau ada, tapi dia tak dikira sebagai negara panas. Negara panas ni qutrul har. Kata Imam Bajuri rahimahullah, Mesir pun tak termasuk negara panas. Walaupun musim panah dia, ya Allah, ya Rabbi, panah, tapi dia tak termasuk negara panah. Karena dia ada musim yang 4. Tapi negara panas contohnya macam mana? Macam di sebahagian tempat di Afrika, di Sahara, di gurun Sahara. Kemudian di Makkah Al-Mukarramah, termasuk negara yang panas. Makkah terkira sebagai qutrul har, negeri yang panas sepanjang tahun. Maka pada waktu tersebut dikira sebagai air yang dijemur di tempat tersebut, airnya dalam bekas yang besi, dan kemudian kalau nak digunakan pada tubuh badan, dan ya, dengan sebab tu maka ianya dipanggil sebagai air musyammas, dipanggil. Air musyammas. Jadi ada dua dah air yang kita bincang. Yang pertama air yang suci dan menyucikan serta tidak makruh. Yang kedua air suci dan menyucikan tetapi makruh, yang disebut sebagai air musyammas. Tadi air mutlak. Dan air musyammas kita dah sebut ada beberapa syarat dia. Yang demikian seterusnya tidaklah termasuk bekas yang diperbuat daripada emas atau perak atau plastik. Jadi bekas yang buat pada emas, bekas yang dibuat daripada perak, bekas yang dibuat daripada plastik, maka ianya taklah dikira sebagai sesuatu yang menyebabkan jadi makruh ketika mana dijemur di tengah panah untuk kita gunakan daripada air bekas tersebut. Faham? Yang dia jadi makruh ketika dalam bekas besi sahaja. Sebaliknya, makruh juga digunakan air yang sangat panas atau sangat sejuk. Jadi air yang sangat panas dan sangat sejuk pun makruh juga walaupun tak duduk di tengah matahari. Contohnya ayak menggelegak, kita pergi ambil ayak panah tadi untuk wuduk. Telaga ayak panah kat Lenggong, kita pergi. Dia ada satu tahap tu kalau letak telur, masak telur ayam lah. Telur ayam tak dalam tu, masak telur ayam. Maka boleh dah ambil wuduk daripada ayak yang panah tadi sampai terang tu? Tak. Hukum dia, kalau ikut ni makruh hukum dia. Untuk ambil wuduk dengan air yang sangat panas. Boleh? Dan juga sangat sejuk. Pergi ke gurun Sahara, pergi ke kutub utara ke kutub selatan, pergi ambil wuduk daripada ayak tadi tanpa kita panaskan dulu, bagi dia jadi suam sikit ke, terus pergi ambil dengan ayak yang sejuk tadi, hukumnya juga makruh, kata orang ulama. Kita dah faham dua jenis air. Yang ketiga, ini bahagian yang ketiga bagi air. Air yang suci pada dirinya tetapi tidak boleh menyucikan benda yang lain, yakni tidak sah diperbuat bersuci dengan dia. Ini dipanggil air musta'mal. Airnya suci tetapi tidak boleh menyucikan, yaitu dipanggil sebagai air yang musta'mal, yakni air yang telah digunakan. Apa dia air musta'mal? Saya sentuh tangan saya masuk dalam ayak ni, jadi musta'mal. Ada orang kadang dia macam tu, dia mandi dalam dia ayak, timba dia tu, dia mandi saja, ayak dia mandi mercik balik dalam tu saja, semua musta'mal habis. Dia kira musta'mal. Dia tak tahu takrif musta'mal. Sebab tu kata para masyayikh, khususnya guru kami yang mulia Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, Syekh Ali kata apa?
ta'riful fiqhi ahkamus syar'i. Ta'rif fiqh ni adalah hukum hakam syarak. Kena faham ta'rif. Ta'rif tu kena faham bagi elok. Faham ta'rif, insya-Allah selesai masalah kita. Ni masuk bilik ayak. Dia mandi biasa aja, ayak terjun masuk balik dalam dia punya timba dia. Terus dia kata ayak ni mustakmal ni, dia pakai ni. Ayak mustakmal. Baik, apa maksud ayak mustakmal? Betul ke yang dia sebut tadi ni? Betul tak ni ayak mustakmal apa maksud dia? Yakni air yang telah digunakan buat mengangkat hadas. Basuh yang pertama pada wuduk yang wajib atau mandi yang wajib, itu baru jadi mustakmal. Air yang digunakan buat mengangkat hadas basuh yang pertama pada wuduk, yang ini hadas kecil, kita angkat hadas kecil dengan wuduk, air pertama basuhan tu, yang tu jadi mustakmal. Kalau kata dia mercik balik, tu pun bukan semua tempat yang jadi mustakmal. Kita akan tengok lagi benda macam mana nak jadi mustakmal tu. Dan yang kedua, yang wajib pada mandi, yang wajib, bukan semua mandi. Maknanya kalau kita mandi yang bukan mandi wajib, masuk bilik ayak mandi biasa yang kita tak niat apa pun, kita mandi sunat pun tak, mandi mutlak, mandi saja nak bagi sejuk badan, ayak mercik masuk balik dalam kolah kita yang kurang pada 2 kolah, dalam bekas kolah kita yang kurang daripada 2 kolah, adakah dikira ayak tu mustakmal? Tak, kerana tak kena dengan takrif dia. Takrif dia pada ayak mustakmal, air yang telah digunakan untuk buat mengangkat hadas basuh yang pertama pada wuduk yang wajib atau mandi yang wajib. Wuduk yang wajib, bukan wuduk yang tidak wajib. Faham ni? Penting ni takrif ni. Faham yang ni, insya-Allah selesai masalah kita. Tak perlu nak tanya soalan dah, tak perlu nak keliru lagi lepas ni. Demikian juga air yang telah digunakan buat membasuh benda yang kena najis. Jadi ada 2 keadaan. Bila air akan jadi mustakmal? Yang pertama, air tadi dengan basuhan yang wajib bagi wuduk, dan juga wuduk pula, wuduk yang wajib, dan juga air basuhan bagi mandi yang wajib. Yang ketiga, air yang telah digunakan buat membasuh benda yang kena najis, maka air itu pun jadi mustakmal bila ada syarat dia. Sebab ada air yang kita guna basuh najis, dia tak jadi mustakmal, dia jadi mutanajis. Boleh faham ni? Kalau tuan-tuan, ibu ayah semua malam ni faham yang ni pun, balik sekejap lagi boleh makan nasi royal lah. Alhamdulillah. Ngaji lama rasa hebat ni. Yang ngaji lama lah, tak apa. Tapi kadang-kadang bila ulang balik ni, dia rasa macam kali pertama pula dia dengar. Padahal benda tu dia mengaji lama dah. Bila mengaji pula lagi sekali, macam tak pernah dengar. Dia dengar balik ni. Ni dengar balik malam ni. Jadi apa mustakmal? Mustakmal maksudnya adalah air yang telah digunakan buat mengangkat hadas basuh yang pertama. Bukan semua jenis basuh dikira mustakmal. Alang basuh je mustakmal dia. Dia pergi basuh tangan. Ni, makan nasi royal. 2 kali dah sebut. Makan nasi royal basuh tangan. Pas basuh tangan tadi ni, ayak tu jadi ayak apa? Ayak mustakmal? Ayak mustakmal tu. Tak yang mustakmal. Kerana dia basuh tangan saja. Pada wuduk yang wajib ke basuh tangan tadi ni? Kerana dia basuh sebab ada, bukan najis, ada gulai kat tangan dia tu. Hak dia duk jilat tadi ni. Tapi ayak tu mengalir. Kalau kita tadah dalam bekas, contohlah kata tadah dalam bekas, bawa masuk balik ayak yang kita basuh tangan tadi dalam bekas tadi, boleh nak minum? Nak kira bahagian mana? Ayak ada 4 je. Tuan-tuan pi kat mana pun ada 4 ni je. Ayak mutlak, ayak musyammas, air yang mustakmal,
dengan yang keempat mutanajis. Mana satu ayat nak masuk basuh tangan tadi ni? Bahagian mana? Kita mustakmal pada lughah kot Ustaz. Ayat dah digunakan untuk basuh tangan pada lughah. Segi lughah boleh. Tapi pada segi syarak, ayat tadi suci tak? Suci. Nah, dan boleh tak kita minum balik ayat tersebut? Boleh kita minum. Tapi dia masuk bahagian mana? Kalau kata dia berlaku perubahan, maka dia akan jadi air yang mutaghayyir. Nanti kita akan tengok air mutaghayyir. Dia jadi air yang mutaghayyir. Dalam pembahagian ni juga nanti. Dia tak masuk dalam air yang mutlak, yang maknanya suci dan mencucikan, tapi dia panggil mutaghayyir. Tapi dia masih lagi suci. Dan mutaghayyir tadi pula yang berubah dengan sebab apa? Berubah dengan sebab benda yang najis ke? Berubah dengan sebab benda yang suci? Tadi benda yang suci berubah. Baik, apa hukum dia tadi? Dia sama macam kita bubuh kopi dalam tu, jadi lebih kurang. Faham? Cuma sekarang ni kita basuh tangan bulan gulai, ayak gulai basuh tangan kita. Hak tu je beza. Jadi kalau faham yang tu, insya-Allah kita ni mula kita panjang jijik lah, kita jijik nak minum ayak basuh tangan balik tu. Yang tu sebab ta'afuh, kita ni rasa jijik. Nah, kita yang rasa jijik dengan benda tersebut, tapi apa hukum dia? Haramkah minum ayak tadi? Tak haram. Nah, kalau faham yang tu elok-elok, maka kita akan faham macam mana ulama berbincang. Contoh Imam Bajuri, dia bincang dalam kitab dia, dia kata seorang guru ketika dia minum dan makan nasi contohnya, kemudian dia basuh tangan, dia basuh tangan dia dengan air tadi, kemudian boleh ke tidak si murid ambil air tersebut untuk minum air daripada basuhan tangan gurunya tersebut? Kata Imam Bajuri rahimahullah dalam syarah Ihya, boleh bagi muridnya untuk ambil minum air basuhan tangan gurunya dengan syarat tidak berlakunya fitnah. Maksudnya nanti ada orang tengok dan orang tak faham, dia akan kata ni syirik, bid'ah, dalalah, finnar. Orang kan macam tu. Dan kalau bincang balik dalam fiqh, tu dalam hukum fiqh ya tu. Ayat basuh tangan jadi masalah apa? Masalah kita bincang tadi. Karena jahil dengan hukum, kadang-kadang dia masuk habis aduk campur semua masalah. Dia ingat ayat basuh tangan tadi sama serupa dengan ayat basuh punggung. Nampak tak? Beza tak? Orang yang reti dengan yang tak reti, yang tahu hukum dengan yang tak tahu hukum. Masalah kita jijik itu masalah yang kedua. Jangan bincang bab hukum. Itu bincang bab hukum dengan masalah jijik dia. Dia terjijik, jijik kamu bukan hukum. Nah, jijik kamu bukan hukum. Kita kalau nak kira jijik kita dengan hukum, banyak benda jadi masuk hukum dengan jijik kita. Nah, ada orang jijik tak makan ayam. Dia tengok ayam makan tai kat kampung. Jadi dia pun jijik tak makan ayam. Habis tu jadi ayam jadi haram kerana jijik dia. Oh, seronok macam tu. Mai kena dengan dia ya. Bukan tengok dengan hukum, tengok dengan dia. Lepas tu kita kata dengan kita sahaja tak boleh jadi hukum. Hukum dengan apa yang diletakkan oleh para fuqaha. Nah, itu maksudnya. Baik. Air suci pada dirinya. Bacalah tadi nah. Apa dia air mustakmal? Yakni air yang telah digunakan buat mengangkat hadas basuh yang pertama pada wuduk yang wajib atau mandi yang wajib. Sebab tu tengok di bawah dia sebut apa? Air mustakmal. Yang digunakan suci pada dirinya itu maknanya jika kena pada badan atau pakaian atau sebagainya tidak payah dibasuh. Tetapi jika dikumpulkan makruh diminum kerana jijik dan geli, kata dia. Mustakmal apa dia ni? Bukan saya sebut tadi. Hak tadi ayat mutaghayyir. Hak mustakmal saya sebut contohnya ayat wuduk kita ambil. Kita mandi wajib. Basuhan mandi wajib tu kita kumpul balik. Boleh tak kalau kena kat baju? Kena baju, kena basuh? Tak kena basuh. Nah, boleh tak minum? Makruh minum. Air yang kita mandi tadi ni, mandi wajib. Kenapa makruh minum? Karena ianya jijik dan geli katanya. Kata Syekh. Jijik dan geli karena dia ta'afuh. Orang jadi jauh daripada perkara tersebut. Boleh. Dan kemudian demikian juga air yang telah digunakan buat membasuh benda yang kena najis. Maka tu pun dipanggil mustakmal. Padahal, ni syarat ni kena ingat betul-betul.
Bila air yang kita gunakan basuh najis, jadi air tadi musta'mal. Iaitu padahal air itu tiada berubah dan tiada bertambah beratnya. Itu syarat dia. Boleh? Kita basuh baju yang kena najis, contohnya. Contohnya kain yang kena ayak kencing. Ayak kencing tadi dah kering, contohnya. Kita pun bubuh dalam mesin basuh. Buka mesin basuh, kita pun basuh. Lepas basuh, kita tengok balik, air tadi ni kurang pada 2 kolah. Kalau ayak kurang pada 2 kolah, kalau kita buat masuk saja air baju yang kena ayak kencing tadi ni, ayak kurang 2 kolah, bawa masuk jadi mutanajis. Karena ayak tadi ada najis, baju tu ada najis, bawa masuk dalam apa ni, mesin basuh. Sebab tu mesin basuh tuan kena jaga-jaga elok. Nak basuh baju, masuk baju dulu, baru masuk ayak. Baru bawa masuk ayak, bagi ayak tu lalukan air terlebih dahulu di atas pakaian tersebut. Sebab kalau kata kita tidak lalukan air, maka nanti semua baju dalam tu akan jadi mutanajis. Dia tak bergabung semua jadi najis, habis semua baju-baju tadi. Kalau tak dibilah balik, maka dia akan kekal dengan mutanajis. Maka kalau pakai baju tu ambil semayang pula, maka tak sah solat kita. Kerana apa? Kerana pakai baju yang telah terkena dengan najis, yang bergabung dengan najis yang tadi dalam bekas tersebut. Apabila ni orang dah basuh, kemudian kita buang ayak. Kalau mesin manual tak apa. Mesin manual, mesin automatik pun ramai automatik pun dia akan masukkan air, kemudian bila dia dah basuh, dia akan keluarkan air, kemudian dia akan masukkan pula air yang kedua untuk bilasan. Kan dia tak bilah dah. Bilah kan? Kalau dia bilah, maka selesai. Tak masalah. Salah dia kalau tak bilah. Kalau dia tak dibilah balik kali yang kedua, maka ketika tersebut dia akan jadi mutanajis. Tengok di sini, kata dia, air yang telah digunakan buat membasuh benda yang kena najis, padahal air itu tiada berubah dan tiada bertambah beratnya, seperti dicucurkan air pada kain yang kena kencing setelah air itu bercerai daripada kain itu dan ditolak qadar yang dihisap oleh kain itu, yang baki itu tidak bertambah beratnya. Kain kita kena kencing, kita ambil ayak, kita tuang, ada bekas di bawah, kita tadah. Ayak yang jatuh ke dalam bekas tersebut nak dihukum dengan musta'mal ataupun tidak, tengok balik kepada kuantiti air tadi. Contoh kita tuang dalam bekas besar ni banyak ni, kita tuang. Ingat wurudul ma' ala syai' tidak disyaratkan 2 kolah. Kita bukan kena basuh najis dengan guna 2 kolah, teruklah. Lepas tu nak basuh najis, ayak banyak ni pun cukup dah, yang penting menghilangkan. Sak ni pun tak apa dah. Dia beza dengan air masuk dengan dituang, lain. Nanti kita akan masuk bab dia nanti. Tuang. Ni kain. Ada kena air kencing kat sini, kita pun tuang. Di bawah ni ada bekas, tadah kat bawah. Lepas tadah, kita tengok balik. Dengan nak kita tuang tadi ni, contohnya banyak ni. Banyak ni. Lepas kita tuang, tolak dengan yang dihisap oleh ayak pada kain. Dengan hak di bawah, kita ambil balik yang bawah, bubuh balik dalam ni. Bubuh balik dalam ni, tengok dia berkurang. Berkurang tu termasuk dengan apa dia? Dengan ayak yang dah kira dengan hisapan tadi. Kalau dia lekat dekat kain sekian banyak, masuk pula di bawah, dia jadi kurang. Bila kurang, mana dia apa dia? Maknanya air tadi jadi musta'mal. Faham? Musta'mal kenapa? Kerana dia tak bercampur dengan najis tadi. Tapi kalau kita tuang, banyak besar ni, banyak ni, tuang, lepas tuang, turun ke bawah, kita pun ambil balik, tengok-tengok naik sampai ke atas ni. Ni, ayak ni penuh cawan. Tahu kata apa dia? Ni ada benda lain dah dalam ayak ni. Kerana tadi ayak banyak ni je. Tiba-tiba pergi tuang balik, ayak banyak ni. Penuh cawan. Maknanya apa dia? Maknanya ayak ni telah jadi mutanajis. Kerana dah bercampur dengan benda lain, menyebabkan ada tambahan pada air tersebut. Itu nak faham macam mana ayak tadi musta'mal ke tidak. Takdirkan je lah. Tak mestinya kita ambil cawan ni.
Ini contoh saya bagi je. Takdirkan macam tu. Kita takdirkan dengan otak kita ni. Kalau kata macam ni, dia akan bertambah. Kita tuang atas apa ni, tai kucing di rumah kita. Tai kucing kita buang dah, tai kucing tu dia punya kesan dia sikit. Kita pun tuang air. Tuang tengok dekat hujung nampak berkelak. Maksudnya ada lagi najis pada waktu tersebut. Karena dia ada tambahan pada air tersebut. Tapi kalau kita tuang, air tadi nampak bersih, elok, jernih. Maka tahu kata najis tadi dah hilang pada waktu tersebut dan air tadi air yang musta'man. Kalau dia kurang pada Rokolah tadi maksud dia air musta'man. Sikit musta'man. Kalau kena pada baju macam mana? Ini masalah dia. Air tadi kalau kena pada baju tidak perlu basuh karena dia bukan najis. Nah, cuma nak minum tak boleh lah, jijik. Makruh. Boleh. Kalau kata ada kelak-kelak atas dia tu, dia ada kedok-kedok atas dia, kena dekat baju, macam mana? Wajib basuh. Kenapa? Karena dia dikira sebagai air yang mutanajis pada waktu tersebut. Karena dia ada tambahan pada air tadi, menyebabkan air tadi bukan jadi mustakmal lagi. Tentu faham ke tidak saya syarah ni? Faham tak? Faham yang ni pun comel dah ni, hak Syekh sebut ni. Hak tadi tu tambahan dia. Nak bagi kita faham. Tapi tak tahu kalau tak faham, maksud saya teruk daripada ni lah. Hak kita ni patutnya tukang syarah kena bagi faham. Dia syarah jadi tak faham. Oh, pelik eh? Baca balik. Demikian. Jua air yang telah digunakan buat membasuh benda yang kena najis, padahal air itu tiada bertambah, berubah beratnya. Tak berubah air tadi. Maksudnya tak ada kelak-kelak dan juga tiada bertambah beratnya. Tidak tambah berat dia. Isi padu air maksud tambah air ni, berat tu maksudnya tambah isi padu dia. Macam contoh yang saya bagi tadi. InsyaAllah kalau ingat yang tu, faham dengan baik insyaAllah. Seperti dicucurkan air pada kain yang kena kencing setelah air itu bercerai daripada kain itu dan ditolak qadar yang dihisap oleh kain itu, yang baki itu tidak bertambah beratnya. Kalau tak bertambah berat, maka hukum air tadi mustakmal. Dan kalau air tadi mustakmal jadi macam mana? Kena pada kain kita, maka dia tidak masalah. Kalau kata dia bertambah berat, kena pada kain kita balik, maka dia jadi mutanajis dan kena basuh kain tadi pada waktu tersebut. Boleh tak? Berhenti. Faham yang itu insyaAllah comel. Boleh. Termasuk dalam golongan air mustakmal. Jadi termasuk juga dalam air mustakmal. Apa dia? Air yang berubah salah satu daripada 3 sifat. Yang ini dipanggil mustakmal pada lughah. Yang berubah salah satu daripada sifatnya, yaitu yang berubah pada bahunya. Bau lah ni, bukan bahu tu, bahu ni. Bau ni. Tu dia jauhi lah Ustaz. Rasa dan warnanya. Dengan sebab bercampur dengan cecair atau serbuk. Yang mukhalid, yang suci, banyak berubahnya sehingga jadi bukan macam air. Yang ini tidak dinamakan air lagi. Sama ada berubah itu nampak, dilihat atau dirasa hissi seperti sirap, kopi, susu dan lain-lain. Atau tidak nampak, cuma pada takdir sahaja seperti bercampur dengan air mawar yang sudah hilang baunya dan air mustakmal. Maka air ini hukumnya sama macam air mustakmal dari segi tak sah dibuat bersuci dengannya. Ini air yang berlaku perubahan pada salah satu daripada sifatnya, yaitu berubah pada baunya, berubah pada rasanya, dan berubah pada warnanya, dengan sebab bercampur dengan cecair ataupun serbuk yang tertentu yang mukhalid. Boleh. Jadi ada istilah di sini digunakan oleh ulama dengan maksud mukhalid. Ada satu lagi dipanggil mujawir. Mukhalid dan juga mujawir. Apa dia mukhalid, apa dia mujawir? Saya ambil yang dibahas oleh para ulama dalam kitab mereka. Ada 3 pandangan ulama tentang masalah mukhalid dan juga mujawir ni. Apa dia makna dia? Mujawir, makna mujawir adalah
ma yumkinu fasluhu, yakni sesuatu yang mungkin untuk kita asingkan dia, dipanggil mujawir. Nah, dan satu lagi dipanggil mukhalid. Nih, dalam kitab disebut mukhalid di sini. Mukhalid ni apa dia? Ma la yumkinu fasluhu, sesuatu yang tidak mungkin bagi kita untuk mengasingkan dia karena bercampur, maka dia dipanggil mukhalid. Ini dipanggil dhabit ni. Dhabit. Dhabit bagi mujawir dan dhabit bagi mukhalid. Apa dia dhabit pula dah? Dhabit ni maknanya adalah amrun kulli yang dhabitu fi babin wahidin. Perkara yang kulli, yang universal, yang luas, dia punya kaedah dia digunakan pada kaedah, sebab dia dhabit. Dia ada dua istilah dalam ilmu usul. Kalau kita mengaji, dia panggil yang pertama dhabit, yang pertama, yang kedua dipanggil kaedah. Kita semua kaedah. Ni kaedah ni, kaedah penting ni. Dia tak nak beza kaedah dengan dhabit. Kaedah, dhabit. Dhabit maksud dia apa dia? Amrun kulli yang dhabitu fi babin wahidin, perkara yang universal, yang mana ditatbikkan, yang digunakan pada satu bab sahaja. Contohnya bab ni mukhalid dengan mujawir. Mukhalid mujawir ni kalau tuan-tuan buka dalam kitab, tak ada dalam bab lain melainkan bab ayat saja, maka dia dipanggil dhabit, karena dia hanya pada bab air sahaja. Kalau kaedah pula maksud dia amrun kulli yang dhabitu fi abwabin syatta. Bertulis dua-dua amrun kulli. Yang ni amrun kulli, yang ni pun amrun kulli. Dhabit amrun kulli, kaedah amrun kulli. Cuma beza daripada dhabit fi babin wahid, manakala kaedah fi abwabin syatta, pada bab yang banyak. Nah, sebab tu kalau kita mengaji kaedah al-umur bimaqasidiha, bab berkenaan dengan niat. Al-umur bimaqasidiha maksudnya setiap itu dengan apa yang diniatkan. Nampak tak? Al-umur bimaqasidiha, setiap perkara tadi dengan apa yang diniatkan. Ni pada satu bab saja kah? Tak, banyak bab. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahawa hadis innamal a'malu binniyat ini termasuk padanya 70 bab dalam ilmu fiqh. Maksudnya bab niat ni masuk pada 70 bab dalam ilmu fiqh. Maknanya masuk dalam bab yang pelbagai. Maka al-umur bimaqasidiha ni dipanggil apa? Dhabit ke kaedah? Kaedah. Kenapa kaedah? Karena amrun kulli, perkara yang digunakan secara meluas pada bab yang pelbagai. Boleh? Dhabit pula amrun kulli yang dhabitu fi babin wahidin. Jadi sebab tu bila kita baca dalam kitab, kita akan faham. Kita akan faham bila buka kitab Arab, mana dhabit, mana kaedah, kita akan boleh bezakan. Tidak, kita tak boleh beza, kita samakan semua. Dhabit, kaedah. Tidak sama di antara dua perkara tersebut. Jadi kita sebut apa dia tadi? Dhabit bagi mujawir adalah ma yumkinu fasluhu, sesuatu yang boleh diasingkan. Saya bagi contoh senanglah. Ni kayu sugi. Kayu sugi ni kalau saya masuk dalam ayat ni, tak apa no, bawah, atas ni yang kita guna. Saya kata, apa Zan? Suka saya nak minum ayat ni. Bukan tuan-tuan pun. Ni ayat ni, atas ni saya guna untuk sugi. Hak bawah ni tak guna. Bawa masuk dalam ni. Tak. Boleh tak saya nak ambil balik kayu sugi ni? Ayat nampak balik? Boleh kan? Maka, yang saya letakkan kayu ni dalam ni tadi ni dipanggil apa ni? Dipanggil mujawir. Ni mujawir dia panggil. Boleh lah? Mujawir kenapa? Karena perkara yang boleh diasingkan daripada air tersebut, maka dia dipanggil mujawir. Tapi kalau saya buh gula dalam ni, macam mana? Kalau buh gula dalam ni, dia akan jadi mujawir? Tak jadi mujawir lagi. Dia panggil mukhalid. Kenapa mukhalid? La yumkinu fasluh. Tak boleh lagi nak diasingkan. Boleh kita ambil gula, ada kita kacau tadi ni, kita ambil perasing pula gula. Tak boleh. Maka tu dipanggil mukhalid. Tengok di sini, saya sebut mukhalid. Patah balik kepada tadi. Sebab dia mukhalid ada tiga pandangan ulama pada maksud. Saya bagi tadi yang paling arjah. Sebagai ulama kata tak, yang rajihnya bukan itu. Yang rajihnya bagi pandangan berkenaan dengan
dengan dhabit bagi mujawir dengan mukhalid. Mujawir adalah ma la yutamayyazu fi ra'yil 'ain. Ma la yutamayyazu fi ra'yil 'ain dipanggil mukhalid. Sesuatu yang tidak boleh dibezakan dengan pandangan mata. Yang tak boleh dibezakan dengan pandangan mata, maka dipanggil mukhalid. Boleh? Gula masuk kacau. Kita boleh beza tak lagi dengan mata kita pada air tadi, mana gula mana air? Tak boleh beza. Maka tu dipanggil mukhalid. Ni bawa masuk dalam ni. Boleh kita beza tak mana kayu mana air? Boleh kita beza. Maka ni dipanggil mujawir. Jadi dua dah maksud bagi mukhalid dengan mujawir. Maksud pertama pada ma la yumkinu fasluh, suatu yang tidak mungkin kita asingkan, maka itu dipanggil mukhalid. Yang kedua, ma yumkinu fasluhu, itu dipanggil mujawir, yang suatu yang boleh diasingkan. Pandangan kedua, para ulama kata maksud bagi mujawir adalah ma yumkinu tamyizuhu bi ra'yil 'ain, suatu yang boleh bagi kita untuk asingkan, bezakan di antara perkara tersebut dengan air, dengan pandangan mata. Manakala yang mukhalid pula ma la yumkinu atau ma la yumayyizu bi ra'yil 'ain, suatu yang tidak boleh kita bezakan dia dengan pandangan mata kita. Saya minum lah, kayu sugi je pun tak apa. Baik. Sebahagian ulama kata yang kuat pandangan pertama, yang tu yang arjah, yang tu yang mu'tamad. Maksud bagi mujawir dengan mukhalid, iaitu ma la yumkinu fasluhu, ma yumkinu fasluhu. Sebahagian lagi ulama kata tak, pandangan kedua tu yang mu'tamad, iaitu ma yumkinu tamyizuhu bi ra'yil 'ain dengan ma la yumkinu tamyizuhu bi ra'yil 'ain. Maka tu dipanggil sebagai mujawir dengan mukhalid, dan khilaf di kalangan ulama dalam masalah tersebut. Baik. Masuk balik kepada tajuk. Kita nak berhenti dah. Nampak kelak dah muka semua. Ni baru 3 jenis ayat baru ni. Tak habis lagi ni ayat ketiga ni. Ayat keempat tak masuk lagi. Masuk, termasuk dalam golongan air musta'mal, air yang berubah salah satu daripada 3 sifat. Baunya, rasanya dan warnanya. Dengan sebab bercampur dengan cecair atau serbuk. Yang mukhalid, mukhalid kita dah syarah tadi, apa dia maksud dia. Yang suci, banyak berubahnya sehingga jadi bukan macam air, tetapi tidak dinamakan air lagi pada waktu tersebut. Sama ada berubah itu nampak, dilihat atau dirasa, yakni hissi seperti sirap, kopi, susu dan lain-lain, atau tidak nampak, cuma pada takdir sahaja, seperti bercampur dengan air mawar yang sudah hilang baunya, dan air musta'mal. Maka air ini hukumnya sama macam air musta'mal dari segi tak sah dibuat bersuci dengan dia. Jadi dia kata hukum dia sama dengan air musta'mal, pada tidak sah bersuci dengan dia, karena dia boleh jadi suci tapi tidak menyucikan. Dia suci tapi tidak menyucikan. Maka dia dipanggil seperti air musta'mal pada hukumnya sahaja. Lepas tu kita kata tadi, macam contoh yang saya sebut tadi, basuh tangan. Ayat basuh tangan tadi, makan royal 3 kali lah. Boh atas tangan kita ni, kita basuh kat tu, tadah dengan cawan ni. Tadah dengan cawan. Pas tadah dengan cawan, ayat yang kita makan tadi, gulai masuk dalam ni. Faham? Maka berubah pada ayat ni pada apa? Pada bau dia. Bau gulai. Rasa dia, rasa gulai. Warna dia pun berubah dah. Warna pun kelak-kelak dah, tak sama dengan warna ayak yang paip kita guna tu. Baik. Gulai tadi suci. Boleh? Suci gulai tadi. Boleh tak kalau kata kita nak minum ayak tadi? Hukum segi minum boleh tak? Dia suci. Dia suci tapi tidak boleh menyucikan, karena dah berlaku perubahan pada waktu tersebut. Kemudian ayak dia pula sikit pada waktu itu. Boleh? Maka dia sama macam hukum ni. Satu yang kalau nampak perubahan pada air tersebut. Ada yang tak nampak pada perubahan dia. Ini contoh yang dibagi. Tak nampak perubahan. Contohnya air
yang dicampur bersama dia ataupun ada dalamnya air mawar yang telah hilang bau. Air itu asalnya air mawar, tapi telah hilang bau dia. Maka air tadi air apa dipanggil? Air yang seperti hukumnya musta'mal. Yakni suci tetapi tidak boleh menyucikan. Tapi dia musta'mal, dia bukan musta'mal. Dia macam musta'mal. Pada hukum bersuci dia. Anda faham itu ya elok? Itu kita kata tadi air tadi tak masuk dalam musta'mal dari segi istilah. Tapi musta'mal pada lughah. Karena dia hukum lebih kurang sama macam musta'mal. Boleh? Itu juga air yang dicampur dengan air musta'mal. Air ni sikit suci ni dan menyucikan. Tiba-tiba kita ambil air musta'mal yang kita guna ambil wuduk basuhan pertama, kita tadah ayak tadi, terpibuh dalam ayak ni. Jadi apa ayak tadi? Jadi air yang dicampur dengan air musta'mal. Maka apa hukum air tadi? Nampak biasa tak ada beza apa? Nampak macam ayak biasa juga. Tapi tadi kita tahu tu ayak musta'mal yang kita telah gunakan untuk membasuh wuduk kita yang wajib, basuhan pertama, dan juga ataupun kita gunakan mandi wajib, air tadi kita campur dalam cawan air kita. Maka pada sebut air tadi jadi apa? Jadi air hukumnya seperti musta'mal. Walaupun dia bukan musta'mal, tapi dia mengambil hukum musta'mal, iaitu tidak boleh digunakan untuk bersuci, tetapi ianya suci sahaja. Faham? Itu maksud. Faham yang tu hari ini pun dah alhamdulillah lah. Nah, sikit lagi. Bagi perhabis yang ni saja. Sebaliknya, cukup dah tu. Nah, sebaliknya tu lagi, balik gitu ya. Jadi cukup sekat tu. Cukup sekat tu. Bagi hak ni, bagi ingat betul-betul yang ni, insya-Allah elok dah. Nah, hari ni kita boleh faham apa dia air mutlak, apa dia air yang apa ni musyammas, dan apa air yang disebut sebagai musta'mal. Air mutlak dengan air musyammas, kedua-dua air ini adalah suci dan menyucikan. Cuma yang pertama iaitu mutlak tidak makruh menggunakannya, air musyammas makruh menggunakannya. Yang bahagian ketiga pula air musta'mal. Dan kita dah faham apa ta'rif musta'mal. Faham ta'rif ni, saya pesan sekali lagi, kita akan selesai banyak masalah. Kita tak akan masuk dalam bilik ayak lepas tu duk syak wasangka macam-macam. Kita mandi dengan kolah. Kolah kita ayak tak cukup 2 kolah. Kita pun mandi, pernah ayak duk cenup masuk. Kan mercik masuk dalam. Kita tengok tak ada berubah apa lah. Tak ada berlaku perubahan air apa. Warna tak berubah, rasa tak berubah. Lainlah kita pergi ambil sabun, buah atas badan kita, ayak sabun masuk dalam tu jadi sabun terus dalam tu. Itu lainlah, dia jadi air yang berubah dan hukumnya seperti musta'mal. Tak boleh digunakan untuk bersuci kerana dah berubah. Kerana tak berubah apa? Macam biasa. Boleh tak kita ambil wuduk lepas tu dengan ayak tadi? Boleh tak? Tak masalah. Kenapa? Kerana tu bukan musta'mal tadi. Kita bukan mandi wajib tadi. Cuma waktu nak wuduk, tu kena jaga. Takut terjatuh pula air basuhan kita yang pertama tadi jatuh dalam tu. Tu jadi musta'mal. Kalau tak cukup, 2 pula. Tu nanti minggu depan pula dah. Bulan depan pula kita akan jumpa lagi. Panjang ni nak jumpa pula no. Ke nak habis buang ni, nak 3 ni. Seorang pun tak angguk. Faham dah tu. Ya. Jadilah tu. InsyaAllah balik, kalau tak jelas juga, tengok balik rakaman malam ni. Buka balik rakaman malam ni, tengok balik semula. Itu cara nak mengaji. Kalau mengaji macam tu lah. Baik, insyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kefahaman kepada kita. Dan diberikan kepada kita faqih dalam agama. Untuk kita beramal dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesuai dengan mazhab kita Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga kita nak bagi tahu juga bahawa ilmu ini luas. Dan juga ilmu ini suatu yang perlu diperhatikan dengan teliti. Dan perlu dibaca kitab-kitab para ulama ni ala mustawal harf, dengan hurufnya mereka tulis. Bukan hanya sekadar bacaan lalu macam tu saja. Macam kena dibaca dengan teliti. Kenapa yang mereka tulis tadi ditulis dengan ma'uz zahab, dengan dakwat tinta emas untuk disampaikan kepada umat. Kalau tidak tak sampai kepada kita kalau tak ditulis dengan detail yang macam tu. Setiap qaid, ikatan yang mereka tulis dalam tulisan tadi dengan sifat dan juga sebagainya yang mereka letak dalam kitab tu semuanya punya makna. Dan kita kena faham pada setiap perkara tersebut. Jadi bukan disyarah dengan syarahan yang umum macam tu saja tanpa diberi faham kepada umat. Kerana ini adalah amanah dan juga perkara berkenaan dengan agama. Inna hadha ilma dinun
fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana zidna 'ilman wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah minal muqarrabin ya katsiran nawal wa hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wa syarafu 'ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada kurangan dan salah bahasa saya dalam ucapan pada malam ini. Terima kasih kepada Tuan Imam, pada ibu ayah, para guru, para asatizah yang hadir dalam majlis kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.